Berkumpul membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk melucutkan hak Yayasan Permata Malaysia ke atas ranah. CEO Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Gerard Abdul Wahab Fanda dituduh 33 kes rasuah menyebabkan hampir 5 projek Dasar Malaysia Masuk ditangguh susulan Peguam 5 yang tidak bermasalah tuduhan meminta suapan membabitkan kes projek terowong dasar laut di Pulau Pinang bernilai 6.3 bilion ringgit bagi membantu siasatan kes rasuah. Ianya membabitkan sindiket penyalahgunaan pengesahan cap keluar masuk di sempadan utama negara. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari subtopik pengajian AMSEM 1 iaitu tajuk 8.10 isu rasuah di Malaysia. Baiklah, kita akan mempelajari apakah itu rasuah, apakah kesalahan rasuah yang boleh dikategorikan sebagai rasuah, apa punca berlaku rasuah, kesan rasuah, kepada siapa rasuah ini berkesan dan juga langkah untuk kita atasi gejala rasuah ini. Umum kita semua tahu rasuah bukanlah satu perkara asing lagi di negara ini. Acap kali didengari di media-media sosial dan corong-corong radio yang bukan sahaja melibatkan orang awam bahkan juga pemimpin negara. Di sini, rasuah dapat didefinisikan sebagai suatu jenayah atau kesalahan undang-undang apabila seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan daripada pihak berkuasa atau sesebuah syarikat. Antara kesalahan rasuah menurut SPRM adalah meminta dan menerima rasuah, menawar dan memberi rasuah, membuat tuntutan palsu dan juga menyalahguna jawatan atau kedudukan. Antara punca berlaku rasuah, yang pertama adalah disebabkan kelemahan peribadi diri sendiri kerana kurang iman dan takwa. Yang kedua, pimpinan dan pengurusan organisasi yang lemah. Pimpinan yang lemah akan menyebabkan penyelewengan berlaku sekaligus menyebabkan rasuah berleluasa. Yang ketiga, pengaruh sosial dan budaya. Kebiasaan memberi hadiah dalam apa jua majlis memberi kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah melakukan rasuah. Punca berlaku rasuah yang keempat dari segi sosio-ekonomi. Pembangunan sosial yang tidak seimbang akibat gejala rasuah ini menyebabkan rohani dalam diri masyarakat juga tidak seimbang. Yang kelima, dari segi politik, ahli politik juga menggunakan kesempatan dengan memberi dan menerima rasuah untuk mendapatkan kuasa, jawatan dan kekayaan. Gejala rasuah juga memberikan kesan yang negatif sekiranya budaya ini tidak dibendung. Antara kesannya, berlaku ketidakadilan terutama kepada golongan berpendapatan rendah untuk mendapatkan tender atau kerja. Yang kedua, rasuah akan menjejaskan imej negara di mana pihak luar akan memandang serong dan menjejaskan pelabur asing untuk melabur di negara ini. Yang ketiga, gejala rasuah ini akan menyebabkan kos sara hidup meningkat di mana pengeluar atau penjual perlu menampung kos rasuah yang dilakukan dengan menaikkan harga barang yang dijual. Kesan yang keempat, rasuah akan mengancam keselamatan melalui kebocoran maklumat sulit negara. Perkara ini akan terjadi apabila pihak yang mempunyai maklumat tersebut menerima sogokan daripada pihak tertentu mahupun musuh. Kesan yang kelima, rasuah juga akan melumpuhkan fungsi sesuatu perjalanan organisasi. Hal ini kerana tiada sesiapa yang akan dapat mengagak tindakan seseorang melakukan penyelewengan atau gejala rasuah ini. Ia sekaligus akan menghakis kepercayaan orang awam terhadap cerdik pandai negara. Kesan yang keenam, rasuah akan melemahkan pemerintahan. Pemerintah akan kehilangan hasil pendapatan apabila gejala rasuah ini sering berlaku di dalam sistem pentadbiran negara. Kesan rasuah yang ketujuh, rasuah akan menyebabkan pentadbiran menjadi kucar-kacir. Apabila pentadbiran tidak teratur, sudah tentu pelaburan akan berkurang sekaligus akan berlaku kemerosotan ekonomi. Dan kesan yang terakhir, rasuah akan mengancam keselamatan rakyat. Contoh, rasuah berlaku antara ketua projek dalam pembinaan bangunan untuk mendapatkan tender atau sebagainya. Ketua projek akan mengurangkan kos pembelian barang yang murah dan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Selepas kita mengetahui punca dan kesan berlakunya rasuah, kita juga perlu mengetahui langkah yang perlu diambil untuk mencegah gejala rasuah ini.
Langkah yang pertama perlu bermula dalam diri kita sendiri, iaitu memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri dengan menanam sifat benci rasuah sama ada pemimpin atau rakyat biasa. Langkah yang kedua, memberi pendidikan. Kerajaan perlu memasukkan bahaya rasuah ini dalam sistem pendidikan. Benci akan rasuah ini akan dapat dihayati sekiranya diterapkan sejak di bangku persekolahan. Langkah yang ketiga, kerajaan perlu meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman agar masyarakat sedar bahawa bahayanya rasuah jika tidak dibendung untuk keselamatan negara.